Yes. Yes. Ya. Saya nak beritahu sebelum ini ramai ahli parlimen Barisan Nasional mereka jauh lebih samsi mengeluarkan kata-kata lucah, kata nista dalam parlimen. Saya menyebutkan hanya berbado hidup rakyat. Adakah ini samsi? Kalau saya sebut perkataan yang sama di jalanan di Ipoh, kami digaring. If I say hidup rakyat Gubernur Perak in Ipoh, then I'll be handcuffed. I would like you to join me in Ipoh immediately so that you'll be handcuffed as well. So itulah the golden opportunity for me because all the ministers were there, you know. So I took that opportunity. You were there as well, and just to remind you what happened deep in my heart. I was swearing, saya Muhammad Nizar Jamaluddin baru dilantik sebagai ahli Dewan Rakyat dengan ini bersumpah untuk patuh taat setia dan akan melindungi, mempertahankan, memelihara perlembagaan. That was what I uttered. Deep in my heart, the very same constitution is being raped by whom? In Perak. Saudara bayangkan kedudukan saya ketika itu. Bersumpah untuk pertahankan perlembagaan Malaysia, yang kami memang bersumpah. Dalam masa yang sama, siapa yang mencemarkan perlembagaan kita? So that was my golden opportunity for me to voice out for the rakyat. It's after all, it's a referendum. Jadi di manakah soalan menyatakan kami disamsing? Mereka jauh lebih samsing sehingga menyebabkan kadang-kadang mencemar ahli-ahli parlimen wanita sendiri. Ya, sampai saya sebut insiden itu. Maka itulah yang dibuat oleh ahli-ahli parlimen UMNO Barisan Nasional. Jauh lebih samsing. Angkat speaker Perak, bawa keluar, guna polis, usur keluar, simpan dalam stok. He is an assemblyman. He was an assemblyman. Itu tak samsing. Jauh lebih samsing. Polis datang, tekan kami, tarik rambut kami, pijak kami, bawa pistol. Tak samsing. Saudara-saudara, apa yang kami buat ini is for the good of rakyat. Itu sahaja. Maka saya menafikan apa yang saya buat semalam adalah samsing. Apa yang saya buat semalam adalah mempertahankan hak rakyat, mempertahankan perlembagaan. Samsing ini boleh saya tambah. Semalam 2 hari lepas, Menteri Dalam Negeri mengatakan pihak polis masuk atas arahan Garrison. Saya sudah katakan Garrison memang terlibat meskipun dia bukannya seorang struktur yang sah. Orang bagaimanapun, itu saya nak katakan itu merupakan rancangan yang telah pun sebelum itu dirancang untuk menyerbu masuk ke Dewan. Kerana ratusan polis sudah berada di kawasan itu dan semua polis-polis ini datang daripada Penang, dari Kedah, Pahang, Kelantan. Jadi mereka sudah siap sedia untuk menjerubu masuk dan bukan kerana atas arahan pihak Garrison. Jadi Menteri bermohon saya nak kerja memberi penjelasan kenapa semua polis-polis ini sudah pun berada di persekitaran dua dewan itu tunggu saja untuk menjerubu. Kalau itu atas arahan yang kita kata at that point of time, mana semua polis ini datang dari berbagai negeri. They all have big plan. They want to use commando style. Itulah cara Barisan Malaysia. Jadi dia bersifat kekerasan. Datuk Seri memang nak merancang. I told you, dia adalah satu situasi spontan. Spontaneity will bring you a remarkable result. Because you know, as a person, sebagai seorang insan, you mesti ada satu perasaan. You angkat sumpah dan boleh hati you pasal lain. Mana boleh begitu? Whatever you said and whatever you believe in your heart, it has to be synergy. It has to be together. So saya mengambil reaksi sebagai spontan. Bukan sebagai benda yang kita rancang. So that was a golden time. Sekarang kita tengok mana ada dan lain-lain. Ketua yang merampas hak rakyat di Perak, dia tidak ada hari ini. So when was the best time? When should be the best time? I believe what I did was what I should be doing. That was my personal reaction. Dan saudara tahu kenapa saya buat. Oleh kerana saya pertahankan perlembagaan yang sama diliwat oleh UMNO Barisan Nasional.
any more 3-0 verdicts, Najib's latest strategy, perception war. If they can't get a 3-0 verdict, then it must at least be a 2-1 verdict with Zainul ruling in favor of the opposition. Then the government will be seen as doing the rights, in the commas, as well as fair thing, and the opposition will no longer have any grounds to complain. Najib's perception war. That's a title. So the 2nd of May, right? So please, we will request a probe into this, because an allegation, if that allegation goes through, then I think it's a tragedy for the whole country. It is a contempt of court under the law if any person instruct the judge to act in the way he wants. It's a contempt of court under the law. Saya nak juga beritahu dekat sini, seandainya keputusan mahkamah rayuan itu menjadikan satu keputusan yang beraman, maka dia juga akan menjejaskan jangka panjang keputusan negara ini. Oleh kerana ianya akan berikan kesan kepada pemilihan Perdana Menteri itu sendiri. Jadi dia ada satu risiko yang cukup tinggi. Saya mohon supaya saudara lihat beberapa kajian yang dibuat oleh Profesor Andrew Harding sendiri yang menyatakan ini akan membuka ruang kepada further constitutional crisis. Ya. Andainya keputusan ini diterima pakai, maka dia ada krisis perlembagaan yang jauh lebih teruk di masa-masa akan datang, yang mana akhirnya ya, the ruler ataupun yang tertinggi boleh buat keputusan dan dia akan menjadikan padang permainan bola. That would be all political view. Kita rasa akur dalam suatu. Okay, any more questions? The litigant must be able to file and applicate intelligently. Alasan-alasan penghakiman ini akan menolong kita membuat rayuan secara kita kata intelligently. Kalau tidak, kita agak-agak saja. Apa keputusan kenapakah penghakiman hakim Mahkamah Tinggi yang begitu terperinci, begitu komprehensif itu salah? Kita tak tahu. Yeah. I mean, that's very bad. Without a written ground. Alasan-alasan penghakiman. Yeah, assumptions lah as per the rationale. What's the title of the title of it? It's the column called the Corridors of Power. There's nothing to worry, Pakta Rakyat. We are governed of the people. The people will judge us. What I said, what I did, the people will throw me out of Parliament. The people will throw me out if they are not agreeable with me. So there's nothing to worry, Pakta Rakyat. Not in UMNO. It's a yes man, yes man. That's what we're suffering now. Because we have tons of yes men in UMNO. Dia akan memberikan kekuatan kepada PAS Pakatan Rakyat. UMNO akan kecutang teruk, insyaAllah. No, kami cuma memberi satu kenyataan yang kami kutip daripada August, ya. Dan ini satu kenyataan yang disangsikan ataupun kerajaan, kenyataan yang perlu disahkan. Ya. Kalau dia akan begitu, it's quite difficult. Why do you have a... Setakat ini kita pun melihat tak ada apa-apa jawapan daripada Tun Zaki sendiri. Dan kita harap lepas sidang Akbar ini kita akan dengar sesuatu jawapan. Kalau tidak, nampak isu ini memang cukup serius. Dan siasatan yang patut dilakukan, kita nampak hanya boleh dilakukan oleh satu suruhanjaya kerajaan. Saya nampak polis tak boleh tangani isu macam ini. Polis ataupun pihak PPNS. Kita perlu satu badan siasatan yang cukup berwibawa dengan ahli-ahli yang dinampak berwibawa kecuali dan bebas yang boleh tangani isu yang tuduhan yang cukup serius yang dilampalkan diusulkan satu usul tergempar oleh wakil daripada Perak bahawa kita minta kerajaan menubuhkan satu suruhanjaya bebas menyiasat kes rampasan kuasa di Ipoh.
Suruhanjaya Diraja, Royal Commission, to investigate and find out the very reason who was involved, why and what. Kami nak tahu, kalau sekiranya rampasan kuasa itu adalah kena-mengena dengan rasuah, kita nak tengok siapa rasuah siapa, supaya benda ini tidak berlaku lagi di mana-mana di masa-masa akan datang. So Royal Commission must be formed to investigate this. Saya telah pun mengutarakan satu soalan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dia jawab, dia tak jawab, wallahu a'lam. But to that extent, kita ada satu usul Suruhanjaya Diraja bebas perlu ditubuhkan dan dimasukkan dekat situ pakar-pakar keagamaan, ulama-ulama untuk melihat apakah hukumnya merampas kuasa ini. Where in any sources based on the Quran, Sunnah, ijtihad, qiyas, ijma', where it is allowed for you to grab power in Islam. So kita hendakkan supaya seluruh